hari kepada pensyarah kami, Dr. Khairul Anwar bin Ishaq dan juga rakan-rakan. Tajuk pembentangan kumpulan kami adalah modul etiket pengucapan umum untuk generasi Z. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Nurul Khatijah Suhana binti Rabi, nombor matrik 276180. Rakan sekumpulan saya adalah Muhammad Zulfikri bin Alizan, nombor matrik 276419, Syafiq Azizi bin Ahmad 276456, Muhammad Rizwan bin Ahmad 276414 dan Muhammad Amirul Adinin bin Osman, nombor matrik 269092. Sebagai pendahuluan, komunikasi wujud dalam pelbagai bentuk iaitu melalui komunikasi lisan, bukan lisan dan juga bertulis. Menurut Tonnen, komunikasi lisan ialah satu proses yang biasa berlaku antara manusia dengan menggunakan bahasa, antaranya ialah perbincangan, perdebatan, forum, pidato, syarahan, kuliah, pembentangan kertas kerja dan lain-lain. Manakala dalam skills unit, bila komunikasi bukan lisan ialah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa dan percakapan. Komunikasi bukan lisan termasuk body language, gesture, how we dress or act, where we stand and even our sense. Apabila bercakap mengenai pengucapan umum adalah satu bentuk komunikasi lisan dan juga pada masa yang sama adalah komunikasi bukan lisan yang bertujuan menyampaikan maklumat kepada golongan atau kumpulan tertentu. Ia bidang yang perlu dikuasai bukan sahaja oleh pemimpin masyarakat, juga golongan orang yang selalu berdepan dengan orang ramai. Maka modul ini mengetengahkan etiket pengucapan awam untuk penganjuran bengkel etiket pengucapan umum. Tajuk modul kami ialah modul etiket pengucapan umum. Objektif modul adalah seperti berikut. Yang pertama adalah untuk melahirkan individu yang berkeyakinan dan kreatif. Yang kedua, membimbing para peserta bengkel untuk mengenal pasti bakat dan potensi diri. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran bertutur dalam konteks pengucapan umum. Yang keempat, melahirkan individu yang menguasai etiket pengucapan awam. Seterusnya adalah etiket. Etiket ialah adat dan peraturan, bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Ada yang mengatakan etiket adalah elemen yang membezakan manusia dan haiwan. Etiket juga boleh dikatakan sebagai panduan untuk individu berkelakuan di khalayak ramai. Terdapat pelbagai jenis etiket yang boleh dikuasai dalam hidup kita. Etiket membawa beberapa faedah seperti meningkatkan keyakinan diri dan harga diri, juga memberi first impression yang positif. Untuk penerangan etiket pengucapan awam, saya serahkan kepada rakan saya Muhammad Zulfikri bin Alizan untuk penerangan selanjutnya. Seperti yang dinyatakan oleh rakan saya tadi, etiket ni sememangnya penting dalam hidup kita. Jadi untuk menganjurkan bengkel pengucapan awam, model etiket pengucapan perlu dibina. Okey, ini menurut Grossman, seorang ahli etika Amerika. Dia cakap yang pertama adalah speak hand free. Jangan terlalu bergantung pada nota masa berucap sebab dia boleh dianggap sebagai satu gangguan. Okey, seterusnya dia cakap statistik. Jangan menggunakan statistik yang banyak. Penonton lebih suka dengar cerita pengalaman atau idea dari penceramah itu sendiri. Yang ketiga adalah rehat. Dengan rehat yang secukupnya membuatkan kita lebih bertenaga dan bersedia untuk memberi ucapan. Yang keempat adalah memasukkan elemen lawak. Saya sendiri pun yang ni yang paling saya suka, sebab elemen lawak ni sebenarnya membuatkan penonton menikmati dan seterusnya membuatkan mereka lebih fokus. Yang kelima dari Grossman adalah perhatikan suara sendiri. Rekod dan dengar suara dengan teliti bagaimana suara kita. Dengan merakam sendiri, kita boleh berlatih antaranya dengan melambatkan tempo ucapan dan sebagainya. Sekian daripada saya. Rakan saya seterusnya akan membincangkan pendekatan yang kedua dalam isu keselamatan dan kesihatan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pensyarah kami, Dr. Khairul Anwar bin Ishaq dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, terima kasih kepada Muhammad Zulfikri bin Alizan. Okey, saya akan mengulas lanjut mengenai aktiviti program yang dicadangkan dalam modul ini. Setelah didedahkan kepada etiket pengucapan awam tersebut,
peserta akan diberi modul mengikut set program. Modul terdiri daripada fasa sebelum ucapan, semasa ucapan dan selepas ucapan. Etiket-etiket tersebut juga akan dimasukkan dalam setiap fasa mengikut kesesuaian fasa. Modul 1 adalah modul sebelum ucapan. Peserta akan didedahkan kepada teknik-teknik yang perlu dikuasai sebelum memberi ucapan, seperti teknik ucapan, struktur ucapan, jenis ucapan, maklumat penonton dan bidang ucapan, dan penampilan diri, mimik muka, temuan mata. Elemen etiket yang akan dimasukkan adalah seperti dapatkan rehat yang cukup, memerhatikan suara sendiri dan mengupah jurulatih yang profesional. Seterusnya adalah modul 2, modul semasa ucapan. Antara teknik-teknik yang akan diperkenalkan adalah seperti pengenalan diri dan pembukaan bicara, aspek bukan lisan, peka maklum balas khalayak, pengawalan suara, penggunaan mikrofon dan penutup ucapan yang akan menjadi ingatan penonton. Elemen etiket untuk modul 2 adalah seperti speak hands free. Elakkan untuk menggunakan statistik yang banyak, memasukkan elemen lawak, memastikan perkataan dan ekspresi muka anda sama, berhenti seketika dan relax and have fun. Modul terakhir ialah modul 3, modul selepas ucapan. Para peserta akan didedahkan kepada teknik-teknik untuk mengendalikan sesi soal jawab dan mendapatkan maklum balas dari penonton. Elemen etiket untuk modul 3 ialah menggalakkan sesi soal jawab. Ini sahaja daripada saya. Rakan saya Muhammad Rizwan bin Ahmad akan membincangkan item seterusnya, iaitu senarai tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Khairul Anwar, Ishak dan juga rakan-rakan sekalian. Di sini saya akan menerangkan senarai tugas dan sebahagian sedikit instruksi tugas AJK seperti yang terlibat dalam laporan. Pembagian tugas antara ahli kumpulan dan diskusi tugas setiap AJK adalah seperti berikut. Penasihat ialah Dr. Khairul Anwar Ishak. Pengarah, penyaras dan pengacara majlis ialah Saudara Muhammad Zulfikri bin Alizan. Antara diskusi tugas penasihat ialah memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan dan memberi arahan yang tepat dan jelas kepada ahli jawatankuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti. Bendahari dan AJK makan ialah Saudari Nurul Fatijah Suhana binti Ramli. Antara disiplin tugas beliau adalah menyimpan semua risik-risik, voucher-voucher, buku rekod, wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Dan memberi pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kewangan bagi pelaksanaan program ini. Beliau juga menguruskan penyediaan makanan dan minuman untuk semua peserta dan AJK yang terlibat. Saya selaku setiausaha bertanggungjawab untuk hadir setiap mesyuarat dalam pelaksanaan program, menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan, memanggil ahli jawatankuasa untuk bermesyuarat, menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat serta surat keliling kepada yang berkenaan. Seterusnya, Saudara Muhammad Amirul Adnin bin Osman selaku AJK aktiviti promosi dan dokumentasi. Antara disiplin tugas beliau ialah menyediakan, memasang dan menyiapkan semua jenis peralatan untuk aktiviti, merangka surat atau kad jemputan ke bengkel serta menghantar untuk dicetak, menghibahkan serta mempromosikan butiran berkaitan dengan program melalui poster, kain rentang, iklan, media cetak, media elektronik dan media sosial. Manakala AJK pendaftaran, penderhati dan CJ ialah Saudari Syafiq Azizi bin Ahmad. Antara deskripsi tugas beliau adalah membuat pendaftaran penyertaan peserta, menyediakan borang yang berkaitan dan menyediakan sijil penyertaan serta cenderahati.
Selain dari itu, beliau juga bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat mengenai program secara ringkas untuk promosi. Maklumat perlu terdiri daripada jadual program, atur cara program dan juga peta lokasi program, dan merakam gambar serta video sepanjang program berlangsung. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya rakan saya Muhammad Amirul Adnin bin Othman akan menerangkan sumber dan pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah kami, Datuk Khairul Anwar bin Irsyad dan juga rakan-rakan, antara pihak yang terlibat adalah guru dan pelajar-pelajar sekolah tersebut, PIWG sekolah tersebut, pensyarah kursus pembangunan masyarakat 2 Datuk Khairul Anwar. Pelajar diaki untuk membayar jurang penyertaan sebanyak RM70 seorang. Namun cadangan adalah untuk meminta pihak PIWG atas sekolah menyumbang separuh daripada jurang penyertaan untuk meringankan beban ibu bapa. Bajet perbelanjaan adalah sebanyak RM1,580 untuk makan minum, alat tulis dan lain-lain perbelanjaan. Sebagai kesimpulan, kami berharap di akhir program ini, para peserta dapat berjaya menguasai etiket pembicaraan awam, mengenali ketakutan pentas, menggunakan bahasa badan untuk menjalin hubungan dengan peserta, mempunyai keyakinan tinggi dalam pengalaman dan dapat membentuk mesej dan isi ucapan dengan cara yang berkesan sesuai dengan konteks kumpulan penyokong. Selain daripada itu, kami amat berharap dengan membentuk model ini dapat meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya komunikasi yang berkesan serta melihat relasi model yang lebih berkeyakinan, kreatif, lantang bersuara dan sentiasa berfikir di luar kotak demi mengharuni cabaran di masa hadapan. Oleh itu, sokongan anda dan kelulusan model ini amatlah kami hargai. Terima kasih.